Betul up. Nampak. Itulah dia cara kita nasyid sekolah dulu. Nak bagi cue, orang kata nak bagi cue, dia akan up. Supaya kita dapat ikut serentak. Betul. Synchronize. Nampaklah Haziq ketua tu. Jadi sebab tu kita dah tahu Haziq ketua kumpulan nasyid. Dulu kita nak tanyalah. Haziq mesti banyak masuk kan pertandingan nasyid. Lagu yang berjodoh Kasih Kekasih macam mana? Tak perlu aku ragui. Lagu intim. Okey, damai hilang. Anak-anak kecil menggoncangkan. Hebat. Satu lagi. Saya pilih yang mana? Come on. Nur Kasih. Nur kasihmu mendamai di kalbu. Betul lagu intim juga. Bagus lah. Hebat lah. Betul kita lah. Betul. minat Ito Lara lah. Kita tahulah. Okey, bercakap pasal Ito Lara hari ni ada. Ya. Kita ada legend nasyid Malaysia. Betul. Kita ada Ito Lara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kebanyakan lagu-lagu nasyid yang popular di Malaysia ni dicipta oleh Ito Lara. Wow, lagu Rasulullah yang dinyanyi oleh Hijaz tu pun dicipta oleh Ito Lara. Wow, kami sebenarnya berbangga dapat sama-sama interview Ito Lara. Kan? Sebab dulu masa kita sekolah, macam tadi cakap masuk pertandingan nasyid, nyanyi lagu-lagu tu, inilah pencipta yang kita tak pernah dapat tengok muka tau sebenarnya Abang Ito. Okey, nak tanya juga Abang Ito Lara ni, daripada dulu kan menulis lirik-lirik lagu kerohanian, lagu-lagu yang nasyid, mana sebenarnya datang starting point dia, bermulanya kisah Ito Lara menulis lagu nasyid ni? Okey, begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya ni minat dalam bidang penulisan ni, tak kira penulisan apa, tapi penulisan dalam bentuk kreatif ni sejak daripada sekolah-sekolah rendah lagi. Kemudian bawa kepada sekolah menengah, kemudian kat universiti pun saya dah mula menulis. Tapi memang masa tu saya memang suka dengar radio, dengar lagu dan tertanam di jiwa satu hari nanti aku teringin nak jadi seorang penulis lirik. Ya. Kemudian selepas habis belajar semua, saya bertemu dengan kawan-kawan yang mana mereka ni memang ada Islamic punya education kan. Jadi saya join dia orang dan tak sangka pula mereka tu adalah di kalangan penasyid-penasyid yang dulu dikenali dengan nada murni. Okey. Sekarang ni dah ditukar nama dan dibagi-bagi kepada Robani dan Hijaz. Jadi bila saya berkawan dengan diorang, dah berkumpul dengan diorang, selalu dengan diorang dan bila diorang menyanyi, berlagu dan diorang pula tahu yang saya juga boleh menulis. So di situ bermulanya penulisan lirik Islamik saya. Baiklah, bercakap pasal penulisan lirik, lepas satu lagu kepada satu lagu, mungkin Ito Lara boleh kongsikan kepada kita semua apa yang menjadi sumber inspirasi bila tulis lirik ni. Sebab kalau kita amati betul-betul baik lirik ni sampai sekarang ingat. Kalau dulu masa sekolah sampai sekarang pun saya masih lagi ingat. So mungkin ada inspirasi di sebalik itu. Okey, sebenarnya berbagai-bagai. Daripada pengalaman kita sendiri, apa yang kita baca, rujukan kita, saya selalu bertanya kepada orang-orang yang lebih hebat di dalam agama, kawan-kawan yang sama-sama menghasilkan lirik-lirik, lagu, sajak, cerpen semua kan. Seperti Ustaz Fahru Mak Joy. Saya banyak belajar daripada dia. Jadi di situ inspirasi saya. Di samping saya juga mengkaji, melihat lirik-lirik lagu-lagu M. Nasir, lagu-lagu Arwah Lolok masa tu. Jadi saya sangat terinspirasi lah dengan lirik yang begini. Okey, kita nak tanya Abang Ito lah kan. Sebagai otai dalam dunia nasyid ni. Zaman sekarang punya lagu nasyid ni Abang Ito. Dia punya lirik, dia punya style dia lain tau. Dia nak pergi ke lagu ketuhanan tapi dengan rentak yang moden. Okey. So mungkin Abang Ito boleh ceritakan sikit perbezaan nasyid dulu dengan sekarang ni Abang Ito. Okey, tadi sebut tentang rentak kan. Rentak dia memang jauh berbezalah. Dari sudut muzik dia,
dulu muzik lama, sekarang ni dah berbagai-bagai, dah moden kan. Ya. Tapi kalau kita pandang dari sudut lirik, sama je. Sama je. Cuma kalau nak berbeza pun, lirik sekarang ni lebih open, lebih terbuka, lebih lebih bebas begitu. Kalau lirik lama-lama macam kami dulu, dia ada macam nak cakap kekangan. Kalau kata-kata tu lebih puitis Ya, ya. betul. Dan dia selang-seli dengan metaforanya. Jadi itu menampakkan kreativiti orang lama dulu pun hebat juga sebenarnya. Dia memang hebat sebab lagu lama kita dengar sampai sekarang. Betul, dia Evergreen. betul, Evergreen. dia tak dimakan usia. Dia evergreen lah. Sentiasa je kita rasa sedap untuk didengar. Orang kata zaman kegemilangan nasyid adalah dulu, hari tu. Yang masa kalau kita tengok anugerah-anugerah, ada anugerah yang memang spesifik untuk nasyid. Ya, betul. Dan antara yang paling banyak menang anugerah ni lah dia. Banyak lagu-lagu nasyid yang menang macam-macam, bukan setakat peringkat kebangsaan kan. Mungkin Abang Ito boleh ceritakan sikit lah untuk kita ingatkan kepada generasi muda zaman sekarang ni. Macam mana hebatnya nasyid dulu ni? Ya, okey. Zaman dulu kita ada penyanyi-penyanyi nasyid yang hebat di bawah bimbingan Datuk M. Nasir macam tu kan. Macam Al-Jawahir. Betul, Al-Jawahir. Kan kita ada dulu kita ada El Suraya. Dan persembahan mereka, lagu-lagu mereka memang sampai ke hari ini kita dengar dan ramai yang cover balik lagu-lagu yang macam ni kan. Jadi in terms of lirik, macam contohnya lagu Al-Jawahir tu, Kembara Di Tanah Gesang. Contohnya kan. Okey, contohnya. Jadi kalau kita lihat kan, dia kalau kita kaji lirik dia tu, dia menceritakan tentang perjalanan seorang musafir tu, maksudnya di dunia ni lah. Kan? Kemudian dia punya sentuhan yang paling macam orang cakap, dia punya key point dia tu adalah yang di akhir sekali tu dia katakan, kami semua begitu juga sama nasib dengan kembara tu, mencari kebahagiaan dalam hidup, macam tu kan. Sedangkan mula-mula tu dia ceritakan kembara berjalan di tanah gersang, mencari jalan pulang kan. Sangat puitis di situ. Kemudian rupanya di hujung tu adalah kami pun sama juga dengan kau, kita pun mencari kebahagiaan dalam hidup kan. Dan kita kena faham kebahagiaan dalam hidup ini yang paling kita cari adalah kebahagiaan di syurga. Betul. Cakap pun puitis. Kan? Abang Ito memang kemasyhuran Abang Ito dalam industri nasyid ni memang tak dapat disangkal lagi lah. Allahu Akbar. Apa kata kongsikan kepada generasi baru yang nak hasilkan ataupun buat penulisan untuk lagu nasyid? Apa yang mereka perlu orang kata buat? Macam Abang Ito dari dulu sampai sekarang prestasinya macam tu je. Mungkin pengalaman saya juga banyak mengajar saya. Okey, tapi untuk yang nak cuba ataupun yang dah pun menulis lirik dan nak sustain lah, kata senang cakap kan. Kita kena terus. Kita tak boleh berhenti, kena terus. Dan banyak mengkaji dan melihat karya-karya yang dah lepas ataupun kita banyak membaca buku-buku ataupun majalah karya-karya kreatif orang lain, dan termasuk juga buku-buku agama untuk kita menambahkan ilmu kita. Dan terus jangan berhenti walaupun kita menerima macam baru ni kan, kita terpaksa duduk di rumah saja. Kan tak ada aktiviti lain, so walaupun macam itu, maknanya tak ada orang minta kita buat lirik ke apa kan, jangan macam tu. Kita kena terus juga buat juga apa saja yang kita boleh buat di rumah. Faham? Supaya benda tu sentiasa mengalir
mengalir dan kita sentiasa mengasah bakat kita. InsyaAllah. Jadi Abang Ito, wow. Sebenarnya banyak benda yang saya nak tanya. Sebagai budak nasyid sekolah dulu, saya memang selalu dengar nama Abang Ito. Yang memang selalu kita sebut, nama Ito Lara. Awak pun pernah nyanyi lirik saya sebenarnya. Really? Sebenarnya. Ya, semasa di Bukit Sentosa. Ya, sebenarnya ni bapa kawan saya. Betul. Tadi sebenarnya kita ada sembang juga dengan Haziq pasal ni. Baru nak rahsiakan Abang Ito. Abang Ito, ini adalah satu penghargaan untuk saya, satu penghormatan sebab saya dapat interview Abang Ito Lara sendiri. Kena salam dekat anak Abang Ito. InsyaAllah. Okey, yang lain mungkin ada soalan juga nanti nak tanya kepada Abang Ito. Boleh je terus pergi ke Facebook Laman Seni Ito Lara. Ya, follow kat situ. Boleh join borak-borak cerita pasal nasyid Abang Ito. Boleh InsyaAllah boleh. Ya, nanti insyaAllah saya balik Bukit Sentosa, saya jumpa. Ya, insyaAllah Okey. boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Haziq. Betul lah. Ingatkan tadi Haziq buat cerita je. Telah pun disahkan sendiri oleh Abang Ito Lara. Takkanlah kita nak buat macam itu. Okey, dan kejap lagi. Tadi Abang Ito ada sebut pasal lagu Kembara di Tanah Gersang. Teringin tak dengar lagu tu balik? Nak. Kejap lagi kita akan dengar. Sekarang ni kita rehat dulu. Kembali selepas ini dengan lagu Kembara di Tanah Gersang.